Dan Al-Quran, kata Nabi, Al-Quran akan hilang kesemuanya pada satu malam. Al-Quran akan hilang kesemuanya pada satu malam, yang mana pada hari esokan tidak ada tinggal walaupun satu huruf Al-Quran dekat bumi. Walaupun satu ayat dekat bumi, tidak akan ada Quran. Satu saat kita dekat dunia, menyamai 48 hari dekat akhirat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Jadi yang kita nak bincangkan dalam satu hadis Nabi SAW, insya-Allah sahih yang risau. Hadis yang mana Nabi ceritakan kepada kita, Nabi kongsikan kepada kita bagaimana satu hari nanti Al-Quran akan hilang dan bagaimana ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Hadis ni didengari ataupun disampaikan ketika mana Nabi dah wafat, maka hadis ni diceritakan oleh Huzaifah Al-Yamani. Siapa Huzaifah ni? Huzaifah, di antara gelaran kepada Huzaifah Al-Yamani ni adalah pemegang rahsia Nabi SAW. Huzaifah Al-Yamani pemegang rahsia Nabi SAW, yang mana sebelum ni kita dah bincang siapakah Huzaifah, bagaimanakah kelebihan Huzaifah. Saking lebihnya, saking hebatnya Huzaifah Al-Yamani, rahsia Nabi sampaikan, Nabi ceritakan kepada Huzaifah Al-Yamani dan dipegang kuat oleh Huzaifah Al-Yamani. Sampaikan ketika mana Nabi dah pun wafat, rahsia Nabi masih lagi dipegang dan tidak disampaikan kepada mana-mana sahabat yang lain. Bahkan satu hari bila mana Khalifah Saidina Umar bin Khattab sudah pun menjadi Amirul Mukminin pada masa tu, dia tahu yang Saidina Huzaifah ni dia ada banyak rahsia Nabi. Di antara rahsia Nabi yang dipegang oleh Huzaifah Al-Yamani ni adalah bagaimana dia boleh ada senarai nama-nama munafik dekat kota Madinah. Nama-nama munafik dekat kota Madinah. Disebabkan itulah Saidina Umar ketika mana dia sudah pun memegang jawatan sebagai Amirul Mukminin, ketika itulah dia pergi cari Huzaifah Al-Yamani. Wahai Huzaifah Al-Yamani, ceritakan, bagi tahu aku senarai nama munafik yang disampaikan Rasulullah kepada kamu supaya mudah untuk aku buat urusan. Sebab dia jadi Amirul Mukminin kan, mudah aku untuk melantik siapa yang layak, siapa yang tak layak. Tapi tidak diberitahu oleh Huzaifah, kerana aku telah pun berjanji kepada Nabi, kerana ini amanah daripada Nabi, supaya tidak sampaikan, tidak ceritakan kepada siapa-siapa. Cuma kata Huzaifah, cuma apa yang aku boleh tahu kepada kamu wahai Amirul Mukminin, dalam kabinet kamu, dalam kabinet ataupun dalam kabinet menteri kamu, lebih kuranglah orang yang kamu bagi jawatan, dalam ramai-ramai itu ada seorang yang munafik dalam kalangan itu. Cuma aku tidak akan bagi tahu siapakah nama beliau. Ada seorang yang munafik dalam kalangan mereka. Cuma aku tak akan sampaikan, aku tak akan ceritakan kepada kamu wahai Amirul Mukminin. Tak lama kemudian, dalam beberapa bulan kemudian, orang yang dimaksudkan tu dilucutkan jawatan, dilepaskan jawatan ataupun dibuanglah. Ketika itulah datangnya Huzaifah Al-Yamani, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya orang yang aku maksudkan adalah orang yang munafik tu telah pun kamu buang, telah pun kamu lepaskan jawatan. Dialah orang yang munafik yang aku maksudkan. Tengok bagaimana kehebatan Huzaifah Al-Yamani. Sebab itulah hadis daripada Huzaifah ni hadis yang luar biasa. Hadis yang disampaikan oleh Huzaifah, setiap para sahabat dia ada macam kategori hadis masing-masing. Ada sahabat dia banyak menceritakan bagaimana perihal kelakuan Nabi SAW. Ada di antara sahabat yang menceritakan bagaimanakah kehidupan Nabi. Ada di antara para sahabat dia banyak bersama dengan Nabi di sudut pemerintahan. Maka di situ dia banyak mengeluarkan hadis dari sudut pemerintahan Nabi. Ada seorang sahabat yang duduk banyak bersama dengan Nabi, bangun tidur kan, banyak masa bersama dengan Nabi, seperti Anas bin Malik. Dia banyak masa bersama dengan Nabi, menyebabkan banyak hadis daripada Anas bin Malik menceritakan bagaimana perihal Nabi SAW. Setiap sahabat dia ada bidang masing-masing. Okey, sama juga dengan Huzaifah Al-Yamani, yang mana Nabi bagi tahu pemegang rahsia Nabi SAW. Maka kata Huzaifah, okay, kita tak masuk hadis lagi. Kata Huzaifah, satu hari Huzaifah ceritakan yang mana kata Nabi SAW, yang mana satu hari nanti kata Nabi SAW yang Islam ini akan lunsur. Kata Nabi daripada Huzaifah,
satu hari nanti kamu akan melihat agama Islam ni akan luntur, akan lusuh. Seperti lusuhnya warna ataupun corak warna pakaian dekat baju kalian. Akan hilang tak lama. Meskipun pada awal kalian membeli, meskipun pada awal kita membeli dengan baju warna putih, contoh warna oranye, ada warna. Tapi bila mana kita makin lama kita pakai, kita basuh dan lama-lama, maka warna pada baju kita, pada pakaian kita akan lusuh sikit demi sikit. Maka begitulah ibarat Nabi nak sampaikan kepada kita bagaimana satu hari nanti yang Islam, agama Islam satu hari nanti akan luntur, akan lusuh. Seperti lusuhnya warna pada pakaian kalian. Suasana ini akan berlaku ketika mana, okey, ini para ulama kata suasana ini yang Nabi maksudkan ini akan berlaku ketika mana datangnya satu angin, yang mana angin ini akan mematikan orang Islam dan sebagainya. Ada yang kata macam tu. Ada kata sebelum tu lagi. Ada yang kata sebelum itu lagi. Tak apalah yang mana satu pun. Sehingga kan pada waktu itu, bila mana ada satu angin yang akan mematikan orang Islam, sehinggalah sampai satu masa, sampai satu saat yang mana orang sudah tidak mengenali apa itu puasa, sehingga kan orang tidak mengenali apa itu sembahyang, zakat, ibadah-ibadah yang lain. Orang tak tahu. Bila mana bincang berkaitan dengan zakat, apa itu zakat? Bila mana bincang berkaitan dengan puasa, apa itu puasa? Sampai satu tahap manusia tidak mengenali apa erti Islam. Ni sampai satu masa nanti ni. Nabi kata, dan ini janji Nabi SAW. Sampai satu masa kalian akan dapati ada satu golongan, ada satu kumpulan manusia yang mereka tidak mengenali Islam. Sampai satu masa mereka tidak mengenali apa erti sembahyang, apa erti zakat dan sebagainya. Dan ketika itu kata Imam Ibn Katsir, ataupun kata Imam Ibn Katsir, ketika itu tidak lagi akan ada orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, dan tidak akan ada orang lagi yang mencegah manusia yang lain ke arah kemungkaran. Lalu bila mana tidak ada orang mengajak orang lain untuk buat kebaikan, maka ketahuilah kemungkaran akan makin banyak. Itu kaedah dia. Bila mana satu daerah, bila mana satu zaman, yang mana zaman itu tak ramai orang mengajak kepada kebaikan, nescaya ketahuilah zaman itu akan dipenuhi dengan kemungkaran. Zaman itu akan dipenuhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan orang yang baik diam, disebabkan orang yang tahu hanya diam, disebabkan orang yang faham, orang yang belajar, mereka hanya memerhati, mereka hanya melihat, tidak menegur sama sekali. Dan ketahuilah ketika itu akan datang satu zaman yang mana kemungkaran, benda yang Allah murka akan makin banyak, sehingga kan menenggelamkan kebaikan, yang dilakukan oleh manusia, sampaikan manusia melihat rutin harian mereka sebati dengan diri mereka kemungkaran, sebati dengan diri mereka perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah bagaimana kita boleh tengok berlaku dekat zaman para sahabat dulu. Begitu jugalah kita boleh tengok berlaku kepada para nabi-nabi yang dulu. Bagaimana ketika mana seorang nabi meninggal, seorang nabi wafat. Seperti contoh bagaimana Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Bila mana Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat dekat langit, bayangkan di zaman Nabi Isa diangkat dekat langit, sampailah dilantik Nabi menjadi Rasul, jarak zaman itu, jarak masa itu selama 600 tahun. Bayangkan selama 600 tahun Allah tak utuskan seorang Nabi yang menyebabkan dalam kalangan manusia tidak ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan ketahuilah zaman itulah zaman yang penuh dengan kemungkaran, yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan tidak ada orang mengajak kepada kebaikan. Sebab itu bahaya bila mana orang tahu itu kemungkaran tapi dia diam. Sebab itu orang tahu itu benda yang Allah murka tapi dia diam. Dia kena ada satu kumpulan. Dan mana bila mana ada orang buat benda yang Allah murka, kena ada satu kumpulan yang mencegah, yang menegur akan perbuatan tersebut. Tak boleh semua diam. Dan tak boleh mengharapkan orang yang tak apa, ada orang yang nak tegur. Aku tegur dalam hati sahaja, bahaya. Okey? Sebab bila mana kesemua, cuba bayangkan kesemua orang yang faham, orang yang belajar hanya menegur dalam hati, tak apa aku tegur dalam hati, maka ketahuilah kemungkaran akan makin banyak dan makin banyak. Itulah yang Nabi maksudkan sampai satu masa yang mana manusia tidak mengenali apa itu sembahyang, sampai satu masa yang kalian akan dapati manusia tidak akan tahu apa erti zakat. Bahasa mudah, manusia tak tahu apa erti agama Islam. Dan Al-Quran, kata Nabi, Al-Quran akan hilang kesemuanya pada satu malam. Al-Quran akan hilang kesemuanya pada satu malam, yang mana pada hari esokan tidak ada tinggal walaupun satu huruf Al-Quran dekat bumi.
Walaupun satu ayat dekat bumi tidak akan ada Quran. Bahkan ulama menghuraikan Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana akan hilang? Maka jawab ulama, Al-Quran ataupun Al-Quran yang ada dalam dada manusia dan para ulama yang mempunyai ilmu, mereka semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran yang mushaf pun akan hilang. Bukan hanya Al-Quran yang dibukukan akan hilang, bahkan ulama, bahkan orang yang alim, mereka pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itulah hanya akan tinggal dekat bumi pada masa tu dalam keadaan Al-Quran dah pun diangkat oleh Allah. Al-Quran yang kita bukukan, yang dibukukan tu akan diangkat oleh Allah, dan para ulama, para orang yang alim, asatizah dan sebagainya, orang yang alim, orang yang soleh, mereka dimatikan oleh Allah, dan ketika itulah dekat bumi hanya tinggal mereka yang tidak mengenali Islam. Yang tinggal dekat bumi adalah lelaki, perempuan, tua, muda, bayi dan sebagainya dalam keadaan mereka tak mengenali Islam. Dan Nabi gambarkan kepada kita bagaimana kehidupan mereka dalam keadaan ketika itu. Adakah mereka dalam keadaan kerisauan disebabkan ramai ulama mati ni, Al-Quran dah pun hilang? Adakah mereka risau? Adakah mereka bimbang disebabkan Al-Quran bila mana dilihat pada Al-Quran kosong? Bila mana dilihat orang yang alim, orang yang ada ilmu, orang yang soleh dah pun meninggal, adakah mereka risau? Kata Nabi, mereka tidak risau. Bahkan Nabi gambarkan bagaimana keadaan mereka. Mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Keluar pergi kerja, cari nasi lemak pada waktu pagi, tengah hari cari nasi kandar, malam pula order McDonald. Kehidupan mereka seperti kehidupan yang biasa, tanpa ada kerisauan dalam hati mereka. Disebabkan apa? Disebabkan mereka jauh daripada landasan yang benar. Disebabkan mereka lupa asal usul mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu masa. Adakah ini akan berlaku? Ya, ini akan berlaku. Bila? Wallahu a'lam. Dan ketahuilah, bila mana sampai waktu ini berlaku, dalam keadaan manusia tidak mengenali apa itu solat, bahkan manusia tak tahu macam mana nak solat. Apa sebab dia? Satu, Al-Quran dah hilang. Orang yang nak mengajak kepada kebaikan pun dah tidak ada. Bahkan mereka hanya mampu ketika mana ditanyakan kepada mereka, bahkan mereka hanya mampu berkata, kami sempat mendengar nenek moyang kami memperkatakan kalimah ini, dan kalimah ini kami masih ingat sampai ke hari ini. Hanya kalimah ini sahaja yang kami ingat. Disebabkan kalimah ini diperkatakan, diucapkan, dilafazkan oleh nenek moyang kami terdahulu. Apa dia? La ilaha illallah. Hanya kalimah ini sahaja yang kami ingat. Hanya kalimah ini sahaja yang kami tahu. Disebabkan kami pernah dengar apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan oleh nenek moyang kami terdahulu. Lalu kata Nabi, lalu bila mana kami mengetahui kalimah itu sahaja, menyebabkan kami hanya melafazkan kalimah itu sahaja, la ilaha illallah, la ilaha illallah bas. Benda lain dia tak tahu. Selawat dia tak tahu, bacaan dalam solat dia tak tahu, cara nak berzakat pun dia tak tahu, nak bersedekah pun tak tahu. Nanti tak tahu apa-apa. Kalau kita tak, macam tak logik kan. Nak bersedekah pun tak reti. Dia tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Padahal antara amalan yang terlalu mudah untuk dilakukan oleh manusia adalah bersedekah. Sebab itulah bila mana satu penyesalan bagi manusia bila mana mereka dah pun meninggal, lalu mereka akan minta kepada Allah, wahai Allah, kembalikan aku kepada dunia, nescaya aku akan melakukan ibadah sedekah. Apa sebab dia? Kerana ibadah sedekah satu-satunya ibadah mudah untuk dilakukan. Dalam keadaan tidak ada wuduk, dalam keadaan tidak bersih pun boleh nak dilakukan, dalam keadaan tidak menutup aurat pun boleh untuk dilakukan ibadah sedekah. Bahkan tidak menutup aurat pun boleh untuk melakukan ibadah sedekah. Senang sangat. Ibadah sedekah boleh buat duduk atas katil, duduk dalam selimut, boleh buat. Sambil drive boleh bersedekah, senang. Sebab itulah mereka akan minta kepada Allah, wahai Allah, kembalikan kami dekat dunia, nescaya kami akan mentaatimu ya Allah, nescaya kami akan melakukan ibadah sedekah. Disebabkan ibadah yang senang. Tapi zaman ini manusia tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Zaman ini manusia tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan amalan solat, haji dan sebagainya. Hanya manusia mengenali perkataan la ilaha illallah bas. Mereka hanya tahu kalimah la ilaha illallah sahaja. Maka bila mana kita tengok hadis ni, antara orang yang meriwayatkan hadis ni kata,
uh, bila mana Saidina Huzaifah menceritakan kepada anak murid dia bagaimanakah keadaan hadis ni, maka ketika itulah Silah ataupun lelaki yang merawikan hadis ni daripada Huzaifah Al-Yamani, faham tak tahulah faham ke tidak, tapi orang yang mendengar hadis daripada Huzaifah lah, bahasa mudah dia, Silah bahasa mudah. Lalu ditanyakan kepada Huzaifah, apakah yang akan dapat, apakah yang istimewanya dengan kalimah la ilaha illallah ni? Bahasa mudah, apa guna kalimah la ilaha illallah ni kepada mereka dalam keadaan mereka tak tahu solat itu apa, dalam keadaan mereka tak tahu ibadah-ibadah yang lain itu macam mana? Apa guna, apa manfaat kalimah la ilaha illallah ni kepada mereka? Sedangkan mereka tak tahu apa itu sembahyang, puasa dan sebagainya. Lalu bila mana ditanyakan kepada Huzaifah, apa reaksi Huzaifah Al-Yamani? Ketika itu Huzaifah hanya memalingkan muka daripada si petanya soalan tadi. Kemudian orang yang tanya soalan tadi tanya lagi kepada Huzaifah, wahai Saidina Huzaifah Al-Yamani, apakah kepentingan kalimah itu kepada mereka ketika itu? 3 kali dia tanyakan kepada Huzaifah. Kali pertama tidak dijawab, kali kedua tidak dijawab, dan kali ketiga. Bila mana kali ketiga ditanyakan kepada Huzaifah Al-Yamani, apakah kepentingan apakah kepentingan kalimah la ilaha illallah kepada mereka? Sebab apa? Sebab pada zaman ini mereka tak tahu apa itu solat. Zaman ini mereka tak tahu apa itu puasa. Bahkan agama Islam ni mereka tak tahu apa-apa. Nanti hanya mereka mengenali kalimah la ilaha illallah sahaja. Kita boleh ibaratkan seperti orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam. Apa yang mereka tahu? La ilaha illallah je. Tapi kalau dia memang duduk dengan orang Islam, dia tahulah solat itu apa. Tapi kalau orang mu'allaf, tak pernah duduk dengan orang Islam, tak pernah dengar berkaitan dengan Islam, tapi orang dakwah, orang bagi tahu tentang Islam, maka dia hanya tahu kalimah la ilaha illallah sahaja. Dia tak tahu solat itu apa, zakat tu macam mana, sedekah tu macam mana tu tak tahu. Ibarat dia lebih kurang. Lalu bila mana ditanyakan kepada Huzaifah Al-Yamani, apakah kepentingan la ilaha illallah ni kepada mereka? Kan, jawab Huzaifah Al-Yamani, apa jawapan dia? Sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu, tengok jawapan Huzaifah Al-Yamani, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka daripada api neraka. Sesungguhnya kalimah la ilaha illallah itu, yang mereka hanya tahu kalimah la ilaha illallah sahaja, kalimah itulah akan menyelamatkan mereka daripada api neraka, yang mana mereka tidak akan selama-lamanya berada dalam api neraka disebabkan mereka mati dalam keadaan Islam. Mereka mati dalam keadaan Islam. Sebab itulah dalam keadaan mereka tak reti apa-apa, tapi mereka hanya tahu menyebut kalimah la ilaha illallah sahaja, menyebabkan bila mana datang satu angin, yang mana angin itu akan mematikan. Di antara tanda kiamat yang besar juga sebelum berlakunya kiamat yang betul. Kerana apa? Kerana bila mana hari berlakunya kiamat, yang mana itu akan menghancurkan bumi, orang yang melihat kiamat hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah sahaja. Andai kata dia beriman kepada Allah, tapi keimanan dia kepada Allah hanya sebesar zarrah, dia tidak akan melihat bagaimanakah dahsyatnya kiamat. Lalu bila mana dekat sangat dengan kiamat, boleh jadi esok dah kiamat, boleh jadi, maka hari itu akan datang satu angin, yang mana angin itu akan mematikan keseluruhan orang yang ada iman dalam hati mereka, walaupun iman mereka sebesar zarrah. Walaupun iman mereka sebesar zarrah, maka mereka bila mana mereka terkena angin yang sejuk itu, maka angin yang sejuk itulah akan mematikan mereka, walaupun mereka ada iman sebesar zarrah. Walaupun mereka tak tahu ibadah yang lain, mereka tak reti solat tu macam mana, bahkan mereka tak buat ibadah solat, bahkan mereka tak buat zakat, puasa pun tidak. Bila mana masuk bulan Ramadan, tak puasa langsung. Mereka hanya reti berbeli belah, mereka hanya reti pergi bazar Ramadan. Dalam keadaan puasa tak reti, tak tahu ibadah puasa itu apa dia. Bahkan mereka hanya mengenali kalimah la ilaha illallah bas. Ketika itulah mereka juga akan dimatikan oleh Allah bila mana datang satu angin yang sejuk, maka angin itulah akan mematikan mereka, walaupun iman mereka hanya sebesar zarrah. Walaupun iman mereka sebesar zarrah, maka mereka akan meninggal. Mereka akan mati bila mana terkena angin yang sejuk. Maka dekat sini kita boleh tengok bagaimana kelebihan, bagaimana kekuatan, bagaimana istimewanya kalimah la ilaha illallah ni kepada manusia. Kenapa?
Sebab disebabkan kalimah la ilaha illallah inilah akan membezakan adakah dia ahli neraka selama-lamanya ataupun ahli neraka sementara. Bagaimana kita nak mengenali orang yang ahli neraka selama-lamanya dengan ahli neraka yang sementara? Adalah dengan membezakan kalimah la ilaha illallah. Andai kata kematian mereka, tetapi kematian dia masih lagi ada iman dalam hati dia, dosa dia banyak, maka dia akan dibakar oleh Allah dalam api neraka. Ketahuilah, mereka hanya ahli neraka yang sementara sahaja, persinggahan sahaja dalam api neraka, kerana destinasi terakhir mereka adalah syurga. Tetapi mereka yang tidak ada iman dalam hati mereka walaupun sebesar zarrah, ketahuilah mereka adalah ahli neraka selama-lamanya. Maka mereka akan berada dalam api neraka selama-lamanya, disebabkan mereka tak reti kalimah la ilaha illallah, disebabkan mereka tak pernah lafazkan, tak pernah menyebut kalimah la ilaha illallah. Asal tidak mensyirikkan Allah, maka kita ada kesempatan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tak mensyirikkan Allah, kita akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kelebihan bila mana orang yang reti kalimah la ilaha illallah. Tapi jangan pula, okey, aku dah tahu kalimah la ilaha illallah, tak perlu kot untuk aku tak perlu kot untuk aku berpuasa, tak perlu kot untuk aku solat, disebabkan aku dah reti kalimah la ilaha illallah, aku dah lafazkan kalimah la ilaha illallah, maka dah tak perlu aku solat, sebab nanti aku akan masuk syurga juga. Jangan kata macam tu. Okay, jangan kata macam tu. Sebab apa? Bila mana seseorang itu ada dosa, maka mereka akan dimasukkan dalam api neraka dan mereka akan dibakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dosa mereka habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dosa mereka habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah barulah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Barulah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Ingat. Satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Ingat, satu hari dunia bersamaan dengan 1000 tahun akhirat. Satu hari kita dekat dunia sekarang menyamai 1000 tahun dekat alam akhirat. Maka bila mana kita kira satu saat kita dekat dunia menyamai 48 hari dekat akhirat, maka kita akan dibakarkan berjuta-juta tahun. Jangan kita kata, tak apa, aku tak buat solat pun tak apa, kerana aku ada iman dalam hati aku tahu kalimah la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana end up hidup aku akan masuk syurga juga, walaupun sementara aku duduk dalam neraka. Jangan kata macam tu. Kerana apa? Kerana 1000 tahun akhirat, ataupun satu hari dunia menyamai 1000 tahun akhirat. Satu saat dekat dunia menyamai 48 hari dekat akhirat. Lalu berapa juta tahun kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ibadah yang kita tak kerjakan, seperti solat. Kita duk main judi dan sebagainya. Sekarang banyak application judi dan sebagainya. Sebab itulah, jangan kita mengambil mudah dalam urusan agama. Berapa orang yang mengambil mudah dalam urusan agama kerana mereka menyangka dan mereka yakin yang dia ni adalah ahli syurga, yang menyebabkan mereka sangat santai dalam buat ibadah. Bahaya. Santai sangat buat ibadah pun bahaya. Menyangka yang ibadah aku pasti akan diterima oleh Allah, itu pun bahaya. Kena datang satu perasaan dalam hati kita, perasaan takut, perasaan risau, adakah ibadah aku diterima ataupun tidak, seperti mana berlaku kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Satu hari bila mana Sayyidina Ali menangis, maka dilihat oleh para sahabat dan bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa kamu menangis teresak-esak?" Ketika itulah Sayyidina Ali kata, "Kerana aku bimbang adakah amalan yang aku lakukan sepanjang aku hidup, adakah diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala." Sedangkan sebelum itu Nabi dah bagi jaminan kepada Sayyidina Ali, yang Ali, kamu adalah ahli syurga. Tapi tetap ada perasaan risau dalam hati Sayyidina Ali. Sama juga yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail alaihi salam, yang minta kepada Allah supaya menerima amalan-amalan yang mereka lakukan. Siapa? Nabi Ibrahim. Bila mana siap dibina Kaabah,
diletakkan Hajarul Aswad, maka ketika itulah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan kami. Darjat Nabi Allah Ismail, darjat Nabi Allah Ibrahim lagi tinggi daripada kita. Bahkan mereka memang confirm akan masuk syurga Allah. Dalam keadaan itu mereka masih lagi berdoa kepada Allah, masih lagi risau adakah amalan mereka diterima ataupun tidak. Lalu bagaimanakah kita dengan yakin kita mengatakan amalan aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kena ada perasaan risau kadang-kadang.